Dan berjuanglah kamu di jalan Allah menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan dan kemenangan. Shadaqallahul Azim, surah Al-Maidah ayat 35. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah taala, marilah kita memanjatkan sesyukur kehadrat Allah. Pada malam ini sudah kita berada pada malam yang ke-9 Qiyam Ramadan, bertarawih, hari yang ke-8 kita berpuasa. Diam tak diam nak sampai 10 hari fasa pertama di bulan Ramadan. Rasa baru lagi kita berpuasa. Apa yang perlu kita mengkoreksi amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan dengan merenungi apa yang dinyatakan oleh Allah tadi, wahai orang yang beriman, supaya kita mencari suatu jalan yang boleh menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dan terus mencari dan berusaha sesuatu yang boleh mencapai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sukai, yang Allah cintai. Dan di antara disebutkan tadi di dalam ayat, wajahidu fi sabili, hendaklah kamu berjihad, juhdun yajhadu, bersungguh-sungguh atas usaha yang kita lakukan. La'allakum tuflihun, hopefully, mudah-mudahan kita mendapat memperolehi kemenangan dan kejayaan yang besar. Jadi artinya dalam konteks yang kita hari ini sedang berada di bulan Ramadan, apa yang kita nak cari? Kejayaan dan kemenangan. Menung balik, adakah kita berpuasa ni nak dapat kejayaan dunia? Mungkin ada yang berpuasa niat nak kurus badan umpama, pun tak ke mana, esok raya buncit balik, tembam balik, cabi balik, makan belantak, bukan lagi makan berdarah pula lagi. Bila menung-menung ni, madrasah Ramadan, madrasah yang kita nak tarbiyah, nak educate, nak mendisiplinkan diri kita supaya jangan keluar daripada gelanggang takwa bagi orang yang beriman, supaya kita tidak terjebak dengan anasir-anasir yang dibawa oleh hasutan iblis dan syaitan sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini kita kena renungkan. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Al-Isra ayat 27. Pembaziran, sifat membazir itu kata Allah, segala syaitan. Sesungguhnya syaitan itu makhluk yang paling kufur, paling durhaka kepada Allah. Apa yang kita bazirkan di bulan Ramadan yang banyak ni? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Imam Sya'rawi menyebut antara pembaziran yang berlaku di bulan Ramadan, kita boleh katakan ianya sebagai pencuri, iaitu antaranya kata Imam Sya'rawi television. Dan begitu juga pasar ataupun bazar Ramadan. Habis masa begitu banyak di hadapan televisyen dengan lambakan program-program TV, Astro, Unify TV, YouTube TV, berapa banyak channel dan berapa banyak program yang dihidangkan setiap hari, siang, malam, pagi, petang. Masuk hari holiday, cuti Sabtu Ahad, masa yang banyak bukan dihabiskan untuk menekuni ibadah khususiah, sembahyang, puasa, zakat, tu yang fardu, baca Quran yang khusus juga, hadir majlis ilmu pun kita nampak kurang sambutan. Buat juga tazkirah lepas witir, separuh lebih
Ghaibul ghuyub, tuan-tuan. Penuh tadi. Muslimat pun cabut dah, nampak. Adalah berapa kerat di belakang, nampak. Penuh, sepenuh-penuh tadi. Ada yang witir, tak sempat. 8 rakaat, calik bawata, cabut. Apa rasa dalam hati jiwa mereka yang nak cepat balik, tuan-tuan? Walhal hukum sunat, kita solat sunat witir dengan imam tarawih. Dah lah solat sunat witir tu sunat. Sunat pula lagi ikut imam tarawih. Buat apa nak dikejar balik lepas tarawih? Macam juga kita musafir, ada rukhsah lebih 82 km. Fatwa Perak 81 km. Tak apalah, 1 km je lebih kurang. Kita disunatkan solat jamak qasar. Semayang tu wajib, tapi hukum sunat bila kita buat jamak qasar daripada semayang tamam. Macam tu juga ikut imam tarawih solat sunat witir tu sunat, tapi tak nampak fadilat. Bangkali kurang ilmunya, tak nak ngaji, tak nak belajar. Inilah angkara, tuan-tuan. Kesempurnaan amalan tu dia jadi lemah. Jadi baliklah kita. Jihad yang disebutkan tadi oleh Allah Ta'ala, bukan semua orang boleh, tuan-tuan. Senang ke Hanzalah bin Abi Amir menyaut cabaran perang di medan Uhud? Baru menikah tak sampai 1 malam, tu pun dia jumpa Nabi, bagi tahu, ya Rasulullah, aku ni nak tangguhkan hari kahwin malam Jumaat ni ke satu tarikh yang lain, sebab aku utamakan perang di Uhud daripada aku nak nikah. Tu cerita Hanzalah. Bacalah, tuan-tuan, riwayat Hanzalah bin Abi Amir yang syahid di medan Uhud. Dia pentingkan perang fi sabilillah. Yang kata sabil ni, yang kita baca ayat tadi, jihad tadi, Al-Ma'idah ayat 35. Nabi kata, Hanzalah, kamu dah rancang plan dah nak nikah, cuma kebetulan perang datang kemudian. Tak apalah, kamu lewat sikit pun tak apa, aku faham, kata Rasulullah, kamu nak nikah kahwin. Hanzalah kata, tak, Rasulullah, aku hampir-hampir nak menangguhkan, aku tak nak kahwin lagi ni, biar perang dulu. Nabi kata, jangan. Akhirnya ikut juga cakap Nabi, kahwin malam Jumaat. Sebelum subuh, menjelang subuh lah, hiruk pikuk lah Madinah, kedengaran musuh daripada Mekah datang ke medan Uhud. Cerita perang. Hanzalah bingkas bangun. Maka kata isteri, ya wahai abang, kan Nabi dah beritahu lewat sikit besok pun tak apa, kita baru kahwin. Apa jawab Hanzalah? Allahu Rabbi, abang tidak mahu menangguhkan urusan abang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tak daya kita, tuan. Lemah lutut dengar. Abang tak mahu menangguhkan urusan abang untuk masuk ke dalam syurga. Apa agak-agak jihad yang dilakukan paling besar? Inilah Allah sebut dalam surah As-Saff ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu kami nak berikan satu tijarah, perniagaan yang menguntungkan, yakni yang akan membebaskan kamu juga daripada azab siksaan. Apa dia? Beriman kamu kepada Allah dan beriman kamu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu berjihad dengan harta dan diri kamu. Itulah yang terbaik seandainya kamu mengetahui. Ini yang Allah sebut
jihad yang disebutkan tadi pada harta dan pada diri. Kita tang diri pun tak mampu, harta pun tak mampu, tuan-tuan. Sebab macam Nabi kata, kenapa ramai orang terlibat di akhir zaman tanda kiamat yang banyak hari ini mengambil duit rasuah, sedangkan tahu rasuah itu hukum haram. Nabi kata yamna'ukumul faqra wal hajah, sebab mereka terpaksa ataupun amat mengkehendaki wang rasuah itu, khawatir yang pertamanya dia jadi orang susah, fakir, miskin. Yang kedua Nabi kata wal hajah, disebabkan amat berhajat dengan wang, dengan duit. Sebab itu mereka terlibat dengan gejala rasuah, giving or taking or offering, sama ada ambil, beri ataupun jadi orang tengah di dalam amalan rasuah. Akhirnya al-bantayun wal sapuyun wal balunun, itu fil lughati arabiyyah. Bantai, sapu, balun tak kira dah. Min aina asabal man al halali am harami. Akhir zaman ramai orang tak peduli daripada mana dia dapat duit harta, sama ada dari sudut halal ataupun haram, tak peduli dah. Yang penting tadi wal hajah, amat berhajat dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang kita nak ambil intipati Al-Maidah ayat 35. Kemenangan itu ada jihad, puasa kita ada unsur jihad, melawan hawa nafsu umpamanya. Jihad fi sabilillah, jihad dengan harta kita, duit. Setiap kali datang surau masjid Ramadan, jangan lupa bekalkan duit. Jangan disimpan berjuta duit di rumah Ramadan, langsung tak rasa nak ambil sikit, letak dalam poket, tengok tabung, masuk ke dalam tabung. Sedekah yang paling utama ni sedekah di bulan Ramadan. Yang kedua pada hari Jumaat. Malam ni dua kita dapat. Ramadan kelebihannya pun kita dapat Jumaat malam ni, yaumul Jumaat. Malam ni dah malam Jumaat, hari Jumaat. Kalau kita tak berjihad dengan diri dan harta dan diri Allah, jangan mimpi kita nak masuk dalam syurga, tuan puan sekalian. Allah sebut, nampak, orang yang berjihad dengan harta dan diri mereka, apa kesudahan mereka, pengakhiran mereka, nampak. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kami, kata Allah, membeli kalangan orang-orang yang beriman itu, yang berjihad dengan diri dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dan kami gantikan dengan syurga yang kekal abadi. Ya Allah, tak ada yang paling nikmat, tuan. Syurga yang disebut oleh Allah pasti bagi orang yang berjihad. Kan senang ni nak duduk dalam majlis ilmu, tazkirah. Ada yang kata cukuplah tarawih witir dah, penat dah kami Ustaz. Nak dilanyak telinga lagi dengan tazkirah, kami tak nak. Sekarang telinga kami pedih. Kami juga yang padan muka, katanya tu. Ya, nama pun tazkirah, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Yang Allah perintah, berilah kamu peringatan, sebab peringatan itu ada manfaat bagi orang yang beriman. Satu sentuhan, nasihat, naik sikit teguran, bukan nak marah, supaya sama-sama kita memperbetulkan diri kita apa yang tak betul umpamanya. Mungkin kita terlupa, abai, cuai, mari duduk dalam majlis tazkirah, ada peringatan, ingat balik, nampak.
Puasa kita pun gitu juga. Takkan nak terjah masuk Ramadan tak ada persiapan. Kena cari juga kitab-kitab fiqh, ibadat saum, ibadat puasa, fiqhus saum. Tengok apa yang kita perlu lihat. Oh, puasa ni menahan diri. Istilah syarak menahan diri daripada suatu perkara yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Tambah sikit dari sudut tasawufnya. Kemudian baca lagi, oh apa dia? Oh niat dia begini. Sebelum kita masuk Ramadan kemarin, niat apa dia? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillah ta'ala. Dapat kita. Kalau tak ada persiapan, kan mencari kita. Nawaitu salli nawaitu. Tak pening kita. Sudahnya nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan 4 raka'atin. Hadhihi sanatin lillahi ta'ala. Jalan ni pun al-bantayun wal sapuyun wal balun tu. Tu yang pentingnya kita perlu dia ada sebelum masuk Ramadan. Yang Aisyah sebut Rasulullah tidak berpuasa sunat banyak bilangan harinya melainkan di bulan Sya'ban. Kita agak-agak macam bulan Sya'ban kemarin. Betul lah Ustaz. Tak tengok langsung, rupanya kena puasa lah sikit bulan Sya'ban, muqaddimah sebelum masuk Ramadan. Ni nak terjah terus Ramadan, payah kita. Ni kita nak cari malam Lailatul Qadar, tak ada jihad. Bangun malam, bangun sahur, tidur balik, subuh tak berjamaah. Macam mana Allah nak beri kemuliaan Al-Qadr? Sebab itulah hari pertama, malam pertama, kejar memburu Lailatul Qadar itu seolah pada tiap-tiap malam. Kena jihad. Juhdun yajhadu, jihad bersungguh-sungguh. Kalau tidak kita tak dapat tuan-tuan. Malam Qadar bukan boleh main lintas begitu dah. Yang Allah nak bagi kemuliaan 83 tahun 4 bulan solid ibadat. Tak ada masalah semayang macam 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Semayang tu terima bulat-bulat. Tapi takkan datang kalau sekiranya tak ada mujahadah. Diri kita tak mau bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman, kata Allah, tidak meletakkan lambung rusuk mereka di tempat tidur. Di tengah-tengah ramai manusia yang nyenyak tidur, bangun khaufa, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Bangun mereka, doa, semayang mereka dalam keadaan takut, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Dan wa tama'a, tamak mereka nak melakukan amal ibadah. Petah lagi kita ni bulan Ramadan. Naik sikit, upgrade. Kalau 2 rakaat sebelum ni tahajud, buat 4. Kalau rasa dah biasa 4, buat 6. Tambah lagi sikit 2 rakaat, jadi 8 rakaat 4 salam tahajud. Tambah sikit. Dan begitu juga tambah lagi mampu sembahyang sunat tasbih. Ataupun kita jangan tinggal sunat taubat 2 rakaat. Sembahyang hajat. Ada lagi masa, Quran pula, zikir lagi, istighfar. Ingat pesan almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Tiap-tiap hari jangan lupa zikir istighfar. Paling kurang 100 kali, itu paling kurang. Yang kedua tahlil 100 kali, paling kurang. Yang ketiga selawat ke atas Nabi 100 kali, paling kurang. 3 ni jangan lupa tiap-tiap hari. Upgrade sikit, 300 kali istighfar, tahlil 300 kali, dan selawat Nabi 300 kali. Bulan Ramadan ni masa banyak, jangan dibazirkan.
Boleh kita 1000 kali sehari istighfar, 1000 kali tahlil, 1000 kali selawat. InsyaAllah tuan-tuan, azam ni. Senang-senang tuan-tuan, 3000 sehari, 3 zikir yang kita baca ni. Ni ulama beri amalan harian kita. Mudah. Quran pun begitu sebenarnya. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67, 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 4 minit aja. Kalau dah biasa baca 4 minit, khalas, selesai. Tambah sikit surah Sajadah 30 ayat juga, 4 minit, tak banyak mana. Nak tambah lagi Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, ila akhir ayat. 96 ayat. Berapa minit? 9 minit. Yasin lepas subuh tiap-tiap hari. Berapa minit? 10 minit. Ataupun paling lewat pun 15 minit. Masa dengan dunia, jangan tanya tuan-tuan. Berapa banyak yang kita habis setiap hari. Kata Imam Sya'rawi, dibazirkan antaranya berlegar-legar mundar-mandir dia di bazar Ramadan ataupun di pasar Ramadan. Masa habis begitu sahaja. Patut jadikan ibadah di bulan Ramadan gantinya adat. Kekal lagi kita dengan adat daripada ibadah. Ini baru nak masuk tajuk tadi, mukadimah. Yang kita nak kena cari, kata almarhum Syekh Dr. Yusuf Qardawi, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Rabbani, hamba Allah. Janganlah kamu jadi hamba di bulan Ramadan. Dalam maksud dia, kalau hamba Ramadan, itulah adat. Tapi kalau hamba Rabbani, kita berusaha memburu. Bukan buru, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kata Allah, mereka memburu hidup dunia yang banyak. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kata akhirat itu yang khairun, yang terbaik, wa abqa, dan yang kekal. Tapi tak ramai orang ambil yang kedua. Yang pertama tu yang mereka cari, yang diburu dan terus mereka memburu. Ini keadaan yang kita nampak setiap hari. Masa dunia cukup banyak dibazirkan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh atau kama qala rawahu Bukhari. Dua nikmat kata Rasulullah, terpedaya kamu, tertipu kamu dengannya oleh ramai umat manusia. Nabi kata ramai tertipu dengan dua nikmat ni. Yang pertama, nikmatus sihah, nikmat sihat tubuh badan, yang disebut dalam hadis wasihataka qabla saqamik, sihat sebelum sakit. Apa yang kita manfaat? Tak banyak perkara tuan. Yang kedua, wal faragh, nikmat waktu ataupun masa lapang. Dibazirkan dengan perkara laiban walahun, iaitu main-main dan sia-sia. Wa mal hayati dunya illa laibun walahun. Tidaklah kami, kata Tuhan, jadikan hidup di dunia ini melainkan ianya main-main dan sia-sia. Wala darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Akan tetapi akhirat itu yang terbaik pada siapa? Balik tadi surah Al-Maidah ayat 35. Tafsirnya tadi nampak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, beriman dan takwa kamu kepada Allah. Akhirat itu yang baik, iaitu bagi orang yang mau bertakwa. Mudah-mudahan kita lah tuan yang terus bermujahadah mencari redha Allah. Tadi sahabat pagi tadi 2 pagi meninggal di Pontian, umur muda 40 tahun.
muda daripada saya, seangkatan perjuangan dalam NGO Medicom. Almarhum Allahyarham saudara Baharudin dah pindah Pontianak, dulu duduk di Bangi. Allah, umur 40. Kedua pagi jatuh beli air, gitulah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Janji Allah. Adik dan sepupunya dalam perjalanan tadi nak ke rumahnya di Pontian, accident di Johor, meninggal adiknya dan sepupunya pula. Janji Allah di bulan Ramadan. Nampak? Ni nak uruskan adiknya pula meninggal ke bumi. Walhal abang dia meninggal 2 pagi. Ni tadi, petang tadi, adik dia pula meninggal dalam perjalanan nak ziarah abang dia, meninggal bersama dengan sepupu. 4 orang satu kereta, habis 4 orang aksiden kemalangan maut, tuan-tuan. Janji Allah. Kita agak-agak selamat ke? Kita rasa boleh ke raya ni nanti? Fikir ni ramai dah mikir nak raya, semangat raya ni lah. Bunga raya pula, lagu raya. Dah mula dah. Walhal Ramadan inilah platform, medium. Inilah yang kita sedang berjihad ni. Seolah macam kita perang dalam perang Ghazwatil Badrin, macam perang Badar. Rumah ni tak tengok sangat, bini pun tak tengok sangat, duit pun tak peduli sangat. Yang kita nak cari redha. Selagi boleh aku beribadah, majlis ilmu, tarawih, witir, tadarus, apa juga jenis yang namanya ibadah, pada mencari redha Allah, maka aku kena kurang nikmat dunia, aku kena reduce, kurangkan rasa cinta pada dunia. Baru nampak, tuan, Ramadan ni yang disebut kun rabbanian. Baru kita rasa nampak Ramadan ni perjuangan jihad. Tapi kalau nak senang-senang bulan Ramadan, Quran pun tinggal, zikir pun tinggal, wirid tinggal. Tadi tengok tadi tarawih, lepas Isyak tak semayang sunat ba'diyah Isyak. Tak betul kaedah. Tarawih tu perlu dilakukan selepas sunat ba'diyah Isyak, bukan selepas solat Isyak. Ba'diyah tu maksud semayang sunat. Tak jadi tarawih sebelum Isyak. Kesempurnaan solat fardu Isyak dengan solat sunat ba'diyah. Ada yang duduk tadi tak semayang sunat ba'diyah Isyak, bangun tarawih. Tak kena undang-undangnya, tuan-tuan. Barangkali mungkin tak mengaji. Nampak? Rugi. Dia yang muakkad daripada tarawih, ba'diyah Isyak itu yang paling muakkad sebelum tarawih. Tak kena caranya. Kalau tak semayang sunat ba'diyah Isyak, terus-terus dia semayang sunat tarawih. Mana kitab dia mengaji, tuan-tuan? Nampak? Rugi. Semayanglah sunat ba'diyah Isyak 2 rakaat. Itu lebih muakkad. Pair dia punya pasangan fardu Isyak tu ba'diyah Isyak. Dia tak semayang. Tengok, menung, tunduk tadi tengok. Ada berapa orang tadi? Di belakang tengok. Tak semayang sunat Isyak ni. Tarawih menunggu dia. Pesen akhir zaman mayang, nampak? Dia main balon tadi. Sama lah. Al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Buang habis tertib ilmu tu, tak ngaji, dia tak belajar. Jadi jangan kita sia-siakan Ramadan ni. Ada baki lagi lebih kurang 20 hari lagi, tuan. Jam celik dah nak raya dah, nampak? Ini orang seronok ni. Sebab suasana nak raya tu yang lebih. Nabi tak. Apa yang Nabi fikir ialah ni nak mengejar taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashri awakhir min Ramadan. Kamu cari buru, kejar ligan, ulun, nak buru ni. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Kan doa tu. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Ramadan dan sampaikan umur kami, panjangkan umur kami sehingga kami dapat berada di dalam kemuliaan malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Mudah-mudahan usaha kita Allah makbul, doa juga yang Allah terima, dan Allah beri kekuatan ya untuk kita menghabiskan sebulan Ramadan ni dengan berjihad fi sabilillah. Tu nampak dah tanda nak kena berhenti dah tu. Tu mercun dentum-dentam. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu untuk sikit perkongsian ilmu tazkirah tarawih. Tak boleh lama ni, mata pun dah luyu ni. Mungkin ada tadarus lagi, mungkin ada nak makan berdarah lagi. Sikit-sikit pun tak apa, yang penting ada ya, sampai santai tapi sampai, insya-Allah mudahan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabban, islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma innaka 'afuwun karimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا حنان يا منان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.